Organisasi Wacana Teks Ucapan Perasmian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya akan memperkenalkan nama dan nombor matrik ahli kumpulan saya. Pertama, Nur Fatul Fahirah binti Ma'arifin bernombor kad matrik A1762553. Yang kedua, Nur Syahirah binti Rasid bernombor kad matrik A1763384. Yang ketiga, Aina Safia binti Muhammad Zaid yang bernombor kad matrik A1764464. Dan yang keempat, Nur Azliza binti Zudiman bernombor kad matrik A1766515. Dan yang terakhir, Nur Jana binti Muhammad yang bernombor kad matrik A1784406. Apa itu ucapan? Di sini saya akan menerangkan definisi tentang ucapan. Ucapan ialah salah satu bentuk komunikasi sehala iaitu audiens hanya mendengar perkara yang disampaikan oleh pewacana. Ucapan juga merupakan satu kegiatan melafazkan kata-kata sama ada berbentuk nasihat atau pemberitahuan secara terbuka kepada sekumpulan orang. Ucapan juga membawa maksud. Kata-kata yang diucapkan bergantung pada acara-acara atau majlis tertentu. Lazimnya, majlis tertentu seperti ucapan perasmian, teks ucapan akan disediakan terlebih dahulu. Unsur kiasan, peribahasa dan jedaka boleh diselitkan untuk menjadikan teks ucapan lebih menarik. Jenis-jenis teks ucapan. Teks ucapan mempunyai pelbagai jenis yang dapat dikenal pasti. Pertama, teks ucapan perasmian. Kedua, teks ucapan penghargaan. Ketiga, teks ucapan perpisahan. Dan yang terakhir, teks ucapan tahniah. Untuk pemilihan organisasi wacana yang telah diberikan, kumpulan kami telah memilih organisasi wacana teks ucapan perasmian. Teks ucapan perasmian yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah teks yang bertajuk Teks Ucapan Majlis Perasmian Penutupan Kejohanan Bola Tampar Sekolah Menengah MSSD Tamping pada tahun 2015. Teks yang dipaparkan di sini merupakan teks penuh bagi teks ucapan Majlis Perasmian Penutupan Kejohanan Bola Tampar Sekolah Menengah MSSD Tamping 2015. Ciri-ciri organisasi wacana teks ucapan perasmian. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan membawa maksud mukadimah awal berkaitan topik yang akan dibicarakan. Kedua, isi. Isi merupakan maklumat yang akan menjawab segala persoalan berkaitan topik perbincangan. Dan yang terakhir, penutup. Penutup adalah rumusan berkaitan maklumat yang telah dibincangkan. Pendahuluan. Pendahuluan atau pengenalan kebiasaannya akan dimulai dengan salam atau ucapan selamat. Pewacana turut menggunakan protokol dan menggunakan teknik yang menarik perhatian. Di sini merupakan teks pendahuluan atau pengenalan yang akan dimulakan oleh pewacana. Kebiasaannya, pewacana akan memulakan sesuatu ayat dengan penggunaan protokol. Sebagai contoh, Yang dihormati Tuan Haji Hamzah bin Abu, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah-Daerah Tampin. Yang dihormati Encik Sulaiman bin Haji Baharin, GPK Core Curricular SMK Tuanku Abdul Rahman, merangkap pengurusi pengelola kejohanan yang berusaha, pengetua-pengetua, penolong-penolong kanan, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan dan semua murid yang dikasihi sekalian. Teks tersebut merupakan protokol atau tingkat kedudukan seseorang. Pewacana turut memasukkan ucap selamat di dalam pendahuluan. Sebagai contoh, salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Seterusnya, teknik yang menarik perhatian turut digunakan di dalam pendahuluan. Sebagai contoh, sidang hadirin yang berbahagia. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teks ucapan perasmian adalah isi. Isi dimulakan dengan kata-kata penghadapan, kata-kata seperti hadirin sekalian, saudara sekalian dan sebagainya, bertujuan untuk menarik perhatian audiens.
Seterusnya, penguraian isi yang akan diucapkan oleh pewacana juga akan menyentuh hal-hal berkaitan dengan majlis seperti objektif, tema, aktiviti yang dijalankan dan kepentingan majlis. Pewacana turut menyentuh isu-isu semasa yang berkaitan dengan majlis semasa penguraian isi diucapkan. Teks yang dipaparkan ini merupakan penguraian isi yang akan dihuraikan oleh pewacana. Pewacana akan menggunakan kata-kata pengharapan seperti sidang hadirin yang berbahagia dan hadirin yang dihormati. Dalam bahagian ini, pewacana akan menguraikan isi dengan menyentuh hal atau isu yang berkaitan dengan majlis. Dapat dilihat di sini, ayat selepas kata-kata pengharapan telah menyentuh isu yang berkaitan dengan bidang sukan. Contohnya, bidang sukan merupakan antara platform yang terbaik untuk melahirkan murid-murid yang cergas dari segi fizikal dan mental. Ayat bagi perenggan tersebut jelas menunjukkan pewacana telah menyentuh hal atau isu yang berkaitan dengan majlis. Ini yang sememangnya berkaitan dengan sukan. Begitu juga dengan perenggan yang terakhir dalam paparan ini. Pewacana telah menyentuh isu yang berkaitan dengan majlis tersebut. Selain itu, pewacana turut menghuraikan isi mengenai objektif dan kepentingan dalam ucapan yang akan diberikan kepada audiens. Melalui paparan teks ini, objektif yang dapat dilihat adalah kejohanan ini memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada murid-murid bahawa kejayaan hanya dapat dicapai melalui usaha, ketekunan, perancangan yang rapi dan pengorbanan. Seterusnya, kepentingan yang terdapat di dalam teks penghuraian pewacana ini adalah ayat kegiatan sukan dapat mencegah dari melakukan aktiviti yang tidak sihat. Jelaslah bahawa pewacana akan menyatakan objektif dan kepentingan dalam isi dan huraian yang berkaitan dengan majlis tersebut. Perenggan yang terakhir bagi isi teks ucapan perasmian penutup ini turut menyentuh hal atau isu yang berkaitan dengan majlis. Perenggan terakhir telah memperjelaskan tentang aktiviti sukan bermakna bola tampar yang dapat memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini telah menunjukkan ayat tersebut hingga ayat yang terakhir yang terdapat di dalam perenggan ini telah menyentuh isu berkaitan dengan majlis. Jelaslah bahawa penghuraian isi bagi teks ucapan perasmian ini mempunyai pelbagai kandungan yang penting yang perlu dihuraikan seperti kata-kata pengharapan, menyentuh hal atau isu yang berkaitan dengan majlis serta menghuraikan objektif dan kepentingan. Okey, seterusnya pada bahagian isi teks ucapan perasmian juga pewacana boleh menyelitkan pantun, kiasan, peribahasa ataupun simpulan bahasa untuk mencantikkan lagi daya tarikan teks ucapan tersebut supaya kelihatan lebih menarik. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke bahagian penutup. Pada bahagian penutup teks ucapan perasmian, pewacana akan meringkaskan isi-isi penting yang ada dalam bahagian isi sebelah ini. Pewacana akan mulakan penutup ucapan perasmian dengan kata-kata yang dapat menandakan ucapan akan berakhir. Di samping itu, pewacana turut menyatakan penghargaan dan hasrat kepada orang yang diraikan iaitu tetamu jemputan dan juga audiens. Kenyataan yang penting biasanya diucap pada akhir sesebuah ucapan. Baiklah, kita akan lihat contoh teks wacana perasmian pada bahagian penutup. Awalnya terdapat tanda ucapan akan berakhir. Frasa sebelum mengundur diri pada ayat pertama menunjukkan ucapan perasmian sudah sampai pada bahagian penutup. Seterusnya, pewacana juga meletakkan penghargaan dan hasrat kepada orang yang diraikan dan juga audiens. Kita dapat lihat pada ayat pertama teks iaitu, saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih dan sekalun tahniah kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tamping, pengerusi pengelola, pegawai-pegawai kejohanan dan sebagainya. Ayat ini menunjukkan penghargaan, manakala ayat terakhir pula merujuk kepada hasrat. Contohnya, semoga kejayaan penganjuran kejohanan ini menjadi titik tolak kejayaan penganjuran sukan bertaraf dunia di negara kita. Seterusnya, ada kenyataan yang penting diucap pada akhir ucapan iaitu, saya dengan ini merasmikan majlis penutupan kejohanan bola tampar Sekolah Menengah SSD Tamping tahun 2015. Ayat tersebut menunjukkan perasmi telah merasmikan majlis ataupun program yang telah dijalankan.
Akhir sekali, ucapan terima kasih iaitu sekian terima kasih diucapkan sebelum berakhirnya majlis tersebut. Langkah-langkah menghasilkan teks ucapan yang baik. Terdapat 8 langkah untuk menghasilkan teks ucapan perasmian yang baik. Pertama adalah memilih topik dan tujuan ucapan. Topik yang dipilih haruslah bersesuaian dengan majlis yang akan berlangsung. Hal ini dikatakan demikian kerana topik tersebut akan memberikan maklumat awal kepada para pendengar. Wacana boleh menggunakan ilustrasi, definisi, bukti dan sebagainya. Seterusnya, langkah analisis terhadap audiens. Pewacana hendaklah mengenali audiens yang akan hadir sebelum menyediakan teks wacana. Hal ini dapat memastikan ucapan yang diberikan akan bersesuaian dengan audiens. Langkah lain adalah kajian berkenaan dengan topik. Pewacana hendaklah membuat kajian berkenaan topik yang dipilih. Kajian dapat dilaksanakan dengan mencari maklumat melalui buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Seterusnya, langkah merumuskan pelimbangan topik. Mauduk topik terdiri daripada perkara-perkara yang hendak disampaikan kepada audiens. Pewacana mestilah mengenal pasti unsur-unsur yang perlu ada dalam ucapan. Contohnya dengan menggunakan unsur persoalan seperti apa, bagaimana, siapa, bila, di mana dan juga mengapa. Langkah kelima adalah sokongan pada mauduk topik. Topik dan tema yang dipilih mestilah disokong dengan memberikan huraian, definisi, contoh dan lain-lain. Pewacana juga boleh menggunakan data, fakta, statistik dan sebagainya dalam teks ucapan perasmian tersebut. Langkah selanjutnya pula adalah susunan bahan. Ucapan yang disediakan oleh wacana mestilah disusun dengan teratur supaya penyampaian kepada audiens berkesan. Teknik yang biasanya digunakan oleh pewacana adalah susunan masalah dan diikuti penyelesaiannya. Seterusnya adalah memilih perkataan. Pewacana haruslah menggunakan bahasa, perkataan ataupun perkataan yang mudah dipahami oleh audiens. Misalnya, pewacana boleh menggunakan kata-kata yang konkret dan mengelakkan penggunaan kata-kata yang abstrak. Langkah terakhir iaitu langkah ke-8 adalah mereka penutup dan pembuka ucapan. Pewacana biasanya mereka penutup ucapan terlebih dahulu sebelum mereka pembukaan ucapan. Hal ini dilakukan demikian kerana bahagian penutup ucapan perasmian lebih penting daripada bahagian pembuka ucapan. Oleh itu, secara rumusannya, untuk menghasilkan teks ucapan perasmian yang baik, pewacana hendaklah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, iaitu bahasa yang padat, tegas, berkesan dan meyakinkan. Selain itu, memilih ucapan yang sesuai di mana isi dalam sesuatu ucapan perlu sesuai dengan tajuk ucapan tersebut. Seterusnya, ucapan harus tersusun. Ucapan mestilah disampaikan dengan mengikut susunan tertentu dalam ucapan, iaitu pembuka, isi dan diakhiri dengan penutup. Okey, ini pula adalah sumber rujukan yang telah dijadikan panduan oleh kumpulan kami untuk pembentangan teks ucapan perasmian kali ini. Akhir kata, berakhirlah video pembentangan teks wacana ucapan perasmian daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi menonton.